ini awak akan belajar hubungan antara kepekatan hidrogen dengan kekuatan asid dan juga nilai pH. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apa tu asid, kekuatan asid dan alkali. So dekat sini awak akan belajar pasal asid, ada asid kuat dan juga asid lemah. Okey, begitu juga dengan alkali, ada alkali kuat dan juga alkali lemah. Okey, so apa itu asid kuat dan apa itu asid? So asid. Okey, asid kuat adalah asid yang mengayon dengan lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. So asid kuat adalah asid yang mengayon dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, asid awak dah belajar apa itu asid, bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. So asid kuat pula adalah asid yang mengayon lengkap di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Contoh asid kuat adalah asid hidroklorik, asid nitrik, maksudnya asid dalam air mengayon dengan lengkap untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey. Jadi yang ini adalah persamaan ion bagi asid kuat. Okey, beza persamaan ion bagi asid kuat dan asid lemah adalah pada anak panah. So anak panah yang ini menunjukkan dia mengayon dengan lengkap. Okey, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, apa itu asid lemah? So asid lemah merupakan asid yang mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So asid lemah dia mengayon separa lengkap dalam air. Bila dia mengayon separa lengkap, so kepekatan ion hidrogen yang terhasil adalah rendah. Okey, jadi apa beza persamaan ion bagi asid lemah dan asid kuat pada dia punya anak panah? So ini merujuk separa lengkap. Maksudnya ada lagi molekul asid etanoik yang tidak terion menjadi ion hidrogen dan juga ion etanoat dalam sesuatu larutan. Okey, yang ini menunjukkan masih ada lagi molekul asid etanoik yang tidak terion menjadi ion hidrogen dan juga ion etanoat. Sebab tu dia punya kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Okey, ini beza. Kalau ini menunjukkan persamaan tu berbalik. Okey, so beza dia pada anak panah. Okey, jadi itu adalah asid kuat, asid lemah. Okey, beza dia kalau dalam satu larutan, contohnya ada 3 molekul hidrogen klorida dalam air. Okey, begitu juga ada 3 molekul CH3COOH. Jadi kalau hidrogen klorida dalam air, semua ni akan terion menghasilkan ion hidrogen. Okey, kalau asid etanoik dalam air, okey, 3 ni contohnya hanya satu saja yang akan terion menghasilkan ion hidrogen. Still dalam bentuk molekul. So ini maksudnya ion separa mengayon dengan lengkap. Okey, so itu adalah asid lemah, asid kuat. Manakala alkali, so kalau alkali kuat ialah alkali yang mengayon dengan lengkap dalam air. So kalau alkali dia menghasilkan apa? Kepekatan ion hidrogen ion hidroksida yang tinggi. Jadi kalau alkali kuat, alkali mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. So kalau ada 3 mol ataupun 3 natural hidroksida dalam air tu, so 3 tu akan mengayon menghasilkan ion hidroksida. Manakala kalau alkali lemah ialah alkali yang mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Contohnya kalau ada 3 molekul amonia, so hanya satu saja yang mengayon menghasilkan ion hidroksida, 2 lagi masih still dalam bentuk molekul amonia.
Ini maksud mengion separa lengkap. So persamaan dia mempunyai anak panah macam ni. Okay, boleh faham? Alkali kuat, alkali lemah, asid kuat. Okay, jadi contoh alkali kuat. Okay, contoh alkali kuat adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, lithium hidroksida dan juga barium hidroksida. So ini adalah contoh alkali kuat. Okay, alkali itu apa? Base yang larut dalam air. So base yang larut dalam air merupakan alkali. Jadi hanya ada 4 saja logam hidroksida yang boleh larut dalam air, iaitu natrium hidroksida, kalium hidroksida, lithium hidroksida dan juga hidroksida. So contoh alkali kuat, manakala amonia, so amonia merupakan contoh bagi alkali lemah. Manakala asid lemah pula adalah contoh dia merupakan asid etanoik. So asid etanoik adalah salah satu contoh bagi asid lemah. Okay. So apa kaitan kepekatan hidrogen dengan nilai pH? Okay, jadi awak dah belajar. Okay. So, nilai pH daripada 0 ke 6 adalah untuk asid. So nilai pH daripada 0 hingga 6 adalah untuk larutan berasid. Manakala 8 hingga 14 adalah untuk alkali. Okey, jadi apa kaitan kepekatan hidrogen, nilai pH dan juga asid kuat? Okey, semakin rendah nilai pH, okey, jadi contoh kita ambil 0, semakin rendah nilai pH, okey, semakin tinggi ion hidrogen. Okey, semakin semakin ion hidrogen. So awak dah tahu asid kuat adalah asid yang mengion dengan lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Jadi semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, maka asid kuat, maka itu merupakan yang kuat. Okey, manakala semakin tinggi nilai pH, jadi kepekatan ion hidrogen dia adalah rendah. So asid apa yang mengandungi kepekatan ion hidrogen rendah? Merupakan asid lemah. Sebab apa? Asid lemah mengion separa lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, itu kaitan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen. Semakin tinggi nilai pH, ini untuk asid, semakin tinggi nilai pH, semakin rendah kepekatan ion hidrogen. Okey, manakala semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Okey, ini adalah bagi asid. Manakala bagi alkali, semakin tinggi nilai pH ataupun pOH, so kalau alkali pOH lah, semakin tinggi OH bermaksud kepekatan ion hidroksida pun semakin tinggi. Jadi itu merupakan alkali kuat. Kenapa alkali kuat? Alkali kuat adalah alkali yang mengion dengan lengkap untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Jadi alkali kuat mempunyai pH yang tinggi kerana mempunyai kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Manakala untuk alkali lemah yang mengion separa lengkap. So bila dia mengion separa lengkap, apa yang berlaku? Kepekatan ion hidroksida dia rendah. Jadi nilai pH adalah rendah. So semakin rendah nilai pH, so semakin rendah juga kepekatan ion hidroksida, maka itu adalah alkali lemah. Manakala semakin tinggi nilai pOH bagi alkali, so kepekatan ion hidroksida dia pun tinggi, jadi itu merupakan alkali kuat. Okey, jelas? Okey, boleh? Faham?
Okey. So itu adalah kaitan bagi kepekatan hidroksida ataupun ion hidrogen dengan nilai pH juga kuat ataupun saja kuat, maksud dia terion dengan lengkap, so kepekatan ion dia akan tinggi. Manakala kalau dia lemah, mengion secara lengkap, so kepekatan ion yang terhasil adalah rendah. Ikutlah alkali ataupun asid. Okay, so itu adalah tentang nilai pH dan juga kekuatan asid dan alkali. Okay. Okay, seterusnya hari ni kita akan masuk juga tajuk baru iaitu sifat-sifat kimia asid dan alkali. Okay, so bila sifat kimia sebelum ni awak belajar adalah sifat fizikal. Okay, masa tukarkan kertas litmus tu itu adalah sifat fizikal bagi asid dan juga alkali. So sifat kimia ni dia biasanya ada tindak balas yang berlaku. So bila tindak balas berlaku, mesti ada persamaan kimia. So dekat sini kita akan tengok apa tindak balas yang berlaku antara asid dengan bahan apa dan hasilnya adalah apa. Okay, so cikgu akan skip eksperimen sebab ni semua kita akan ulang balik dalam garam. Okay, kita terus kepada sifat asid dan juga alkali. Okay, pentingnya dekat sini adalah awak dah hafal ion positif dan ion negatif berserta cas kerana dekat sini awak akan buat persamaan kimia. Okay, so yang ini merupakan sifat kimia bagi asid dan juga alkali. So untuk asid ada 3 tindak balas, untuk alkali pun ada 3 tindak balas. So kita tengok tindak balas yang pertama. Okay, sebelum kita tengok tindak balas pertama, okay, jadi asas dia macam ni. So kita ada beberapa jenis asid. Ni antara asid yang selalu akan keluar lah. Okay, asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, asid etanoik. Okay, mana asid kuat dekat sini? Okay, mana asid kuat dekat situ? Antara 4 tu, mana asid kuat? Okay, HCl lagi. Hai, baru je belajar tadi. HNO3 lagi. H2SO4. Yes, H2SO3 tu kenapa kita kata dia asid kuat? 3 tu asid kuat? Sebab apa? Dia merupakan asid kuat? Banyaklah kau sebab tak lemah. Kenapa? Sebab mengion dengan lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Itu saja dia punya sebab kenapa dia dipanggil asid kuat ataupun asid lemah. Okay, so kenapa dia dipanggil asid kuat? Kerana 3 asid tu akan mengion dengan lengkap untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala asid etanoik mengion secara lengkap menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. So kat sini satu H2CO3. So satu lagi kat sini H2. Okay, asid karbonat. Okay, so asid hidroklorik. Okay, asid hidroklorik, garam yang terhasil adalah kita panggil dia sebagai garam klorida. Okay, yang terhasil garam
Yang terakhir adalah klorida. Maknanya kalau kita gunakan asid hidroklorik, kita tengok anion dia. Okay, so anion dekat sini adalah ion klorida. Jadi garam yang terhasil mesti mempunyai ion klorida. Okay, kalau asid nitrik, dia dalam tu kita ambil apa? Kita ambil ion nitrat daripada asid tu. So garam yang terhasil akan mempunyai ion nitrat. So garam nitrat kita panggil. Asid sulfurik, kita ambil sulfat dia. Garam yang terhasil jadi garam sulfat. Maksudnya apa? Anion dia adalah ion sulfat. Manakala asid etanoik, garam yang terhasil adalah garam etanoat. Maksudnya apa? Ion dia mesti mengandungi ion etanoat. Okay. So H2CO3 adalah karbonik. So hasil adalah CO3 tu minus. Okay. So garam dia, awak akan dapat garam karbonat. Okay. Maknanya garam tu mengandungi ion CO3 tu minus. Okay. So kita tengok persamaan pertama. Okay. Persamaan ataupun sifat kimia yang pertama adalah, okay, persamaan umum dia adalah apabila asid dan juga base bertindak balas, maka hasil dia adalah garam dan juga air. So persamaan pertama apabila asid dan base bertindak balas, hasil dia adalah garam dan juga air. Okay. So base kat sini adalah sama ada logam oksida ataupun logam hidroksida. So kat sini logam oksida ataupun logam hidroksida. Okay. So dia bagi contoh asid nitrik. Okay. Base dia bagi kuprum oksida. So hasil dia awak akan dapat garam dan juga air. Tentukan garam apa yang terhasil. So dekat situlah yang awak tengok asid apa yang digunakan. So dekat sini guna asid nitrik. Maksudnya garam yang terhasil nanti akan mengandungi ion apa? So garam yang terhasil akan mengandungi ion apa? So garam yang terhasil akan mengandungi ion nitrat. Okay, kita tengok. So ni garam yang terhasil kita ikut pada jenis asid yang digunakan. So dekat sini dia guna asid nitrik, maka garam yang terhasil akan mengandungi ion nitrat. So garam yang terhasil akan mengandungi ion nitrat. Okay. Kalau dekat asid kita ambil anion, ion yang bercas negatif. So dekat base kita ambil apa? Kita ambil cation. So ion yang bercas positif. So garam dia akan mengandungi ion nitrat. Ion nitrat daripada asid dan juga ion kuprum 2+ daripada base. So garam yang terhasil akan mengandungi ion kuprum 2+ dan juga ion nitrat. So nama garam dia adalah kuprum nitrat. Okay. Jadi yang sini macam mana awak nak tahu dia punya formula dia. Jadi, awak dah kita ambil kuprum 2+. Okay. So ion nitrat ambil apa? 3-. So hasil dia Cu2 plus NO3 minus. Apa yang awak perlu buat? Kita akan silang cas. So garam yang kita akan dapat kuprum NO3 2 campur air. Okay. So garam yang terhasil nama dia kuprum 2 nitrat campur air. So lepas awak dapat formula kimia yang betul, barulah awak kena seimbangkan persamaan. Okey, sebab itulah awal-awal cikgu ajar kata benda ni adalah sangat penting. Cara nak bentuk formula kimia, cara nak seimbangkan persamaan.
Okay, so itu contoh yang pertama sebab awak tak akan jumpa dia bagi untuk setiap asid apa yang terhasil. Semua tu awak yang kena keluarkan sendiri. Okay, contoh yang kedua cikgu bagi. Asid hidroklorik campur dengan kuprum 2 oksida. So, asid campur base, apa hasil dia? Garam campur air. So, kita tahu air mesti ada. Okay, so sekarang kita nak bentuk garam yang terbentuk tu, apa garam dia? So, apa garam dia yang terbentuk? Okay, apa garam yang terbentuk? Okay, garam klorida. Okay, betul garam klorida. Sebab apa? Kita tengok bahagian asid dia, kita ambil apa? So, asid dia kita gunakan asid hidroklorik. So, kita ambil ion klorida. Okay. So, daripada kuprum oksida kita ambil apa? So, kalau kita dah ambil ion negatif daripada asid, so, daripada base kita akan ambil ion yes, kita akan ambil ion positif. Okay, so dari asid kita akan ambil Cl minus. So, dari asid kita akan ambil Cl minus. Dari base kita akan ambil Cu. So, terus buat kat bawah. Cu apa? Cas Cu. Cas kuprum. Okay, 2 minus ke 2 plus? Okay, 2 plus, okay. So, Cu2 plus dengan Cl minus. Cu2 plus daripada anion acid. So, buat apa? Kita silang. Jadi, kita akan dapat Cu dapat 1, Cl dapat 2. So, kita gabungkan saja. Kita akan dapat CuCl2. So, garam yang terhasil adalah kuprum klorida 2. Okey, lepas awak dah dapat persamaan ni, okey, lepas tu kita kena buat apa? Seimbangkan. Okey, dah seimbang ke persamaan ni? Dah seimbang ke persamaan ni? Belum. Okey. Adam, cuba seimbangkan. Adam, ada? Letak 4 dekat depan HCl. 4? 4? Sekejap. Jangan terus letak nombor yang tinggi. Okey, letak berapa? So awak tengok H dekat belah kiri ada berapa? H belah kiri. So sini kiri. Sini kanan. Okay, so H belah kiri ada berapa? Adam. Letak 2 depan HCl. Yes, so kita tak 2 depan HCl. Okay, so dah seimbang? Okay, terus check. Kiri dan kanan dah balance ke belum? Dah. Dah, okay. So, ini adalah persamaan untuk ni lah. Okay, HCl campur dengan kuprum oksida menghasilkan kuprum klorida campur air. So, persamaan pertama, bila asid bertindak balas dengan base, menghasilkan garam dan juga air. Okay, persamaan kedua, bila asid bertindak balas dengan logam reaktif,
hasilnya adalah garam dan gas hidrogen. Okay, persamaan kedua bila asid bertindak balas dengan logam reaktif, so hasil dia adalah garam hidrogen. Asid apa? Asid sulfur. So kalau asid sulfurik kita akan ambil anion ke cation daripada asid sulfurik? Kita akan ambil anion ke cation daripada asid sulfurik? Untuk bentuk garam. So asid sulfurik kita akan ambil ion ke ion positif ke negatif? Anion. So kita akan ambil sulfurik dia. So dekat sini SO4 2 minus. Okey, jadi ini kita tetap ambil lah zinc. So macam mana garam yang terbentuk? Cas apa? Cas zinc. Zinc bila jadi ion, cas dia berapa? 2 plus. Okay, so bila zinc jadi ion, dia akan zinc 2 plus. So sekarang awak nak membentuk formula kimia bagi garam. So 2 plus akan bersilang. So benda yang sama kita akan matikan lah. So awak akan dapat zinc sulfat campur dengan gas hidrogen. Okay. Contoh yang saya boleh bagi terusnya. Asid nitrik campur dengan ferrum. So, asid nitrik campur dengan ferrum. So, apa hasilnya? Kita akan dapat apa? Hasil am. Am dulu. So, apa akan menghasilkan apa? Garam dan juga gas hidrogen. So bila asid nitrik campur dengan ferrum, so hasilnya kita akan dapat garam dan juga gas hidrogen. Okey, so sekarang garam yang terbentuk akan jadi garam apa? Okey, daripada asid kita ambil apa? Daripada asid kita ambil apa? Daripada asid? NO3. NO3. So NO3 cas dia apa? Minus. Minus. Okay, so ferrum terus dia akan jadi ferrum 2 plus. Okay. So dia tak boleh, bila dia jadi garam, ferrum ni akan jadi ion. So bila dia jadi garam, ferrum ni akan jadi ion. So awak kena ingat cas, bila dia jadi ion, cas dia apa. So sekarang buat apa? Cos 2, 1 akan dapat ke atas, 2 akan pergi ke bawah. Jadi ferrum akan ada 1, NO3 akan ada 2. Okay, bila dia ada 2 atom yang berbeza, contohnya NO3, so kita kena buat dia dalam kurungan. So garam yang terhasil adalah ferrum nitrate, ferrum 2 nitrate. Okay, lepas formula dah betul, seimbangkan. Okay, seimbangkan persamaan. Letak apa? Farhan. Okay, seimbangkan persamaan. Letak 2 depan HNO3. Okay, so kita letak 2 depan HNO3, so dah seimbang? Okay, dah seimbang. Okay, so bila asid bertindak balas dengan ferrum, awak akan dapat ferrum nitrate. Okay, seterusnya persamaan yang ketiga, bila asid logam akan 3 bahan iaitu garam, air dan juga gas karbon dioksida.
So bila asid bertindak balas dengan karbonat logam menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. So awak ingat saja hasil garam yang terbentuk adalah daripada asid yang digunakan. Okay, so hasil garam yang terbentuk adalah berdasarkan asid yang digunakan. Sebab apa? Kita ambil anion daripada asid. Okay, kalau kita ambil anion daripada asid, maknanya dekat logam karbonat kita ambil anion ke kation? So kalau dekat logam karbonat, kat sini kalsium karbonat lah, kita ambil kation ke kita ambil anion? Kation. So kita ambil apa? Ca. Kita ingat kalsium charge dia berapa? Berapa charge kalsium? 2 plus. Okay, so kalsium charge dia 2 plus, Cl minus. So cross Cl akan dapat 2. Okay, lepas tu awak kena seimbangkan. Okay, kita tengok contoh yang boleh dibuat. Okay, contohnya ini bagi apa? So H2SO4 bertindak balas dengan magnesium karbonat. So terus ingat hasil dia ada 3, garam, lagi garam, lagi air, lagi garam, air dan gas karbon dioksida. Sekarang kita nak buat formula garam dia. Daripada asid sulfurik, kita ambil apa? Kita ambil SO4. So dia kat sini SO4 2 minus. Okay, daripada magnesium karbonat kita ambil kation dia. So dia Mg2 plus. So kita cross-cross. Awak akan dapat MgSO4. Okay, so seimbangkan. Dah seimbang ke? Okay, dah seimbang ke persamaan? Belum. Okay, tambah kat mana? Okay, kalau belum, seimbangkan. Dah seimbang ke belum persamaan? So tengok belah kiri dan kanan bilangan atom dia kena sama. So dah seimbang belum? Tambah 3 kat CO. Okay, kalau awak tambah 3 dekat CO2. Okay, kalau awak tambah 3 kat CO2. C sebelah kiri ada 1. C sebelah kanan ada 3. So kalau awak tambah belah kanan 3 CO2, si belah kiri ada 1, si belah kanan ada 1. Ada okay, kalau kita buang 3 ni, cuba tengok dah seimbang ke belum? H sebelah kiri
H ada berapa? S berapa? Total O berapa? Total Mg berapa? Total C berapa? So belah kanan, so ni belah kanan. H berapa, S berapa, O berapa, Mg berapa, C berapa. So dah seimbang ke belum? Dah, ya. Tak semuanya awak kena tambah 2. So kita tengok seimbang ke tak. Kalau cakap tambah 2 maknanya awak hafal lah. So semuanya awak kena tengok. Kalau dah seimbang tak payah apa-apa. Dia dah terus seimbang. Kalau tak seimbang itu yang awak kena tambah 2 ke 3 ke. Okay, biasakan tambah dari nombor yang rendah dulu. Yang terus tambah 4. Okay, so dah seimbang jadi tak perlu buat apa-apa. Okay, so belah kiri dan kanan dah balance. Okay, itu adalah untuk sifat asid. So ada 3 persamaan yang awak kena hafal untuk asid. Pertama, asid campur base, hasil dia garam campur air. Ke asid campur logam reaktif, hasil dia garam campur gas hidrogen. Ketiga, asid campur karbonat logam, hasil dia garam, air dan juga gas karbon dioksida. Okay, seterusnya kali yang tu campur kan garam dan juga alkali. Beza dia, alkali tu apa? Alkali tu merupakan base yang larut dalam air. So base yang larut dalam air kita panggil alkali. So ada logam hidroksida ada 4 saja yang larut dalam air, iaitu kalium hidroksida, natrium hidroksida, lithium hidroksida dan juga barium hidroksida. So hidroksida yang lain tak larut dalam air. 4 ni saja yang larut dalam air. So 4 ni sajalah alkali. Okay, base yang larut dalam air. Sama saja apabila base larut dalam apabila alkali ataupun base, so alkali adalah base yang larut dalam air, bertindak balas dengan asid. Hasil dia adalah garam dan juga air. Okay, sama juga kita hanya ikut asid apa yang digunakan. So hasil dia akan dapat anion yang sama dengan jenis asid. So kalau kita ambil anion belah kiri, so kalau kita ambil ion bercas negatif daripada asid, maknanya kalau daripada alkali kita ambil apa? Kita ambil ion bercas positif. Okay, so dia sama saja macam persamaan atas. Okay, contohnya natrium hidroksida campur dengan asid sulfurik. Okay, apa hasil dia? Natrium hidroksida campur dengan asid sulfurik. So apa dia hasil? Alisa? Alisa Sofia. So apa hasil dia? Ada ke? Okay, apabila natrium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik. So apa hasil dia, Alisa? Ataupun Amira Denik. So apa hasil dia? Okay kelas, apa hasil dia? Natrium hidroksida campur dengan asid sulfurik. Natrium sulfat. Yes, betul, natrium sulfat. Okay, sebab apa? Okay, dia bergantung pada asid yang kita ambil. So asid yang digunakan kita ambil sulfat, ion sulfat. So daripada alkali kita ambil natrium. So apa yang awak perlu buat? Okay, campur air. So terus letak hasil lagi satu. So Na adalah Na+,
SO4 adalah SO4 tu minus. Lepas tu awak buat apa? Silang. So sulfat dapat 1, natrium akan dapat 2. Jadi Na2SO4. Okay, so awak dah dapat formula kimia seimbang. Okay, persamaan kena seimbang. So dah seimbang ke belum? Dah seimbang ke belum? Belum. Okay, tambah apa? Okay, Ainin, tambah kat mana? Dua depan Na. So tambah 2 depan Na. So dah seimbang. Dah seimbang kan lepas tu? Okay. Dah seimbang ke? Belum lagi rasanya. 2 depan A. So depan dah. Okay, natrium. Okay, tambah apa lagi? So yang tak seimbang sekarang adalah bilangan hidrogen dan juga oksigen. Yes, 2 depan H2O. Okay, betul, pandai. So 2 depan H2O. So barulah seimbang. Okay, alkali campur dengan asid menghasilkan garam dan juga air. Okay, yang seterusnya alkali campur garam amonia menghasilkan garam, air dan juga gas amonia. So yang kedua alkali campur garam menghasilkan garam, gas amonia. Okay, kalau ni asid dia adalah bukan asid. So alkali ni awak ingat, kalau alkali kita ambil kation. Jadi kalau garam amonia, maksudnya garam amonium kita depan dia semua ada amonium. Okay, dia punya anion saja berbeza. Jadi kita ambil dia punya anion. Okay, bila dia kata garam amonium, maksudnya dia boleh jadi amonium sulfat, amonium nitrat. So kita sama juga hasil tentukan ion apa yang kita ambil pada setiap asid ataupun alkali. So awak gabungkan jadi dia K dengan Cl. So sebab tu awak dapat KCl. Hasil yang lain adalah air dan juga gas amonia. Okay, so sama juga nanti. So yang terakhir, apabila alkali campur ion logam akan hasilkan hidroksida logam larut dan kation pada alkali. Okay, bila alkali campur ion logam, bila alkali campur ion logam, maka hasil dia adalah hidroksida logam tak terlarut dan juga kation daripada alkali. So yang terakhir ni saja kita tak ambil kation untuk jadikan logam hidroksida. So magnesium ni akan bercampur dengan hidroksida, so akan menghasilkan logam yang tak terlarut. So cikgu dah beritahu tadi, logam hidroksida yang larut hanyalah lithium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida dan juga barium hidroksida. So logam yang dalam yang ion logam menghasilkan hidroksida logam tak terlarut campur dengan kation daripada alkali. So ada 6 persamaan yang awak kena ingat. Okay, benda ni berulang sampai ke form 5. Awak akan jumpa benda yang sama. Okay, jadi so kita dah habis sampai sifat kimia bagi alkali. Okay, esok kita akan bincang latihan saja. Hari tu saya dah suruh buat dari muka surat 126 kan. Jadi modul awak hari ni untuk siapa lagi yang tak siap, dari muka surat 126 sampailah muka surat 126. Kita dah samaan kimia. Boleh? Ada apa-apa masalah? So ini semua kita bincang esok sebab hari tu saya dah suruh awak buat sampai peranan air kan. Jadi sambung je balik modul sampai muka surat 146.
Okay, nanti saya akan suruh beberapa orang untuk snap gambar. Saya akan bincang daripada jawapan korang. Okay, so ada apa-apa masalah?